waktu ini kita menyambung pada tafsir ayat yang kelima surah Taubah. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila telah pun berakhir bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, tawanlah mereka dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya dengar yang mulia Allah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab kita tafsir, contohnya tafsir Imam Al-Mawardi, penjelasan فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. Maksud Ashhurul Hurum itu merujuk pada dua. Sama ada iaitu bulan-bulan haram, iaitulah Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Yang kalau kita nak susun Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan kemudian baru datang Rajab, dipanggil Rajab Al-Fard, kerana Rajab ini sesuatu yang terasing daripada yang lain. Ataupun yang kedua, maksud di sini iaitu 4 bulan yang telah kita bincangkan sebelum ini, dari tarikh pelaksanaan ibadah haji ditunaikan oleh Abu Bakar dan juga Ali radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lain sehingga 4 bulan yang berikutnya. Mereka ada peluang untuk bergerak di muka bumi dengan aman. Iaitulah kalau kita lihat bermula daripada 20 Zulhijjah, kemudian masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal dan 10 hari yang terawal daripada Rabiul Akhir. Inilah merupakan pandangan Hasan dan pandangan yang masyhur di kalangan para ulama tafsir. Indahnya bahasa Arab, saudara dengar ini milik Allah. Ya, kalau kita perhatikan perkataan insalah. Insalah ni kalau dilihat dari sudut bahasa Arab itu sendiri, perkataan salahtu syah. Salakha maknanya naza'tul jild. Maknanya kalau kita sembelih seekor kambing, kita apa istilahnya? Tanggalkan kulitnya itu dari dagingnya, diasingkan, maka itulah makna salakha. Salakha syah makna naza'a jildahu, ditanggalkan kulit, diasingkan kulit dari dagingnya. Bagaimana sebatinya antara kulit dan juga isi itu, yang pendengar yang dimiliki Allah sekalian dapat memakluminya, memahaminya. Maknanya begitu erat ataupun begitu rapat, tak boleh nak dipisahkan di antara kulit dan daging. Maka begitulah juga kedudukan 4 bulan yang telah diberi pada golongan musyrikun ini untuk bertaubat ataupun untuk mereka ni keluar dan pergi cari tempat penginapan, tempat kediaman yang lain daripada Makkah dan juga Madinah. Kerana lambat laun tempat itu bahkan di Jaziratul Arab secara keseluruhannya merupakan tempat penginapan ataupun tempat orang-orang Islam sahaja. Maka tentulah satu benda yang susah, satu benda yang sukar. Kerana di situ merupakan keluarga mereka, di situ merupakan pencarian mereka, di situlah kehidupan mereka, di situlah segala-galanya bagi mereka. Maka Allah menggunakan ayat فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Maknanya kalaulah berpisah di antara bulan dengan waktu, berpisahnya tempat dengan waktu yang telah ditetapkan itu, satu benda yang sukar bagi orang Arab untuk menerima. Mereka terpaksa keluar dalam keadaan hina. Tentulah akan menjadi motivasi kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada kebenaran. Di sini ada sedikit da'iyah yang dikemukakan oleh orang musyrikun bahawa Islam merupakan satu agama paksaan. Sedangkan dalam ayat yang lain, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. La ikraha fid din maknanya tidak ada paksaan dalam agama. Nanti kita akan lihat pada surah Al-Baqarah ayat penghabisan ayat ke-256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa pula ayat ini seolah-olah memaksa orang Arab untuk masuk Islam? Dan perkataan salakha ini telah kita pelajari ketika mentafsirkan surah Al-A'raf yang lalu. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Ayat yang turun tentang Ibn Ba'ura, Bal'am bin Ba'ura, yang Allah beri kepadanya ilmu, Allah beri kepada hikmah, Allah beri kepadanya kefahaman dalam urusan agama pada waktu itu yang dipimpin Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Malangnya orang seperti Bal'am bin Ba'ura tidak menghargai nikmat yang Allah kurniakan itu. Lalu Allah gambarkan dia seperti وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا.
bacakan kepada mereka kisah seorang yang kami berikan kepadanya kefahaman dalam urusan agama, lalu dia pun meninggalkannya. Umpama ular bersaling kulit. Kalau ular bersaling kulit ni maka dia tak sakit baginya. Tapi seorang manusia bila meninggalkan satu benda yang sebati dalam dirinya, ini yang malang sekali. Dia mengetahui kebenaran tapi dia menafikannya. Dia mengetahui keimanan tetapi dia tidak mahu menerimanya, mengingkarinya, menolaknya. Itu yang Allah gunakan perkataan falsalakha minha. Saya dengar ini mereka Allah sekalian, saudara boleh melihat huraian perkara seperti ini dalam kolom kiasan Quran yang dikemukakan dalam majalah Solusi sebagai contohnya. Jadi kiasan Quran ni satu ruangan yang membawakan kepada kita bidalan-bidalan, tamsilan-tamsilan, perumpamaan-perumpamaan Al-Quran dan juga sunnah yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikemukakan dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita perhatikan dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayatul lahum al-laylu yaslakhu minhu an-nahar." Dan antara tanda-tanda lagi kepada mereka malam apabila ditanggalkan dari siang. Seolah-olah rapatnya malam dengan siang itu ditanggalkan sehingga hilang tanda-tanda malam apabila masuk waktu duha sebagai contohnya. Jadi ini indahnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bila digunakan satu perkataan itu dikehendaki di sebaliknya ada makna yang begitu mendalam. Jadi fa idza salakha al-ashhurul hurum faqtulul musyrikeen haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Kenapa tindakan seperti ini dikenakan kepada golongan musyrikun? Golongan musyrikun ini yang merasakan seolah-olah mereka tidak mahu menghadapi kenyataan bahawa bulan yang 4 yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemberitahuan Sayyidina Ali ketika berada di Mina yang telah kita huraikan sebelum ini, mereka mengharap-harap seolah-olah janganlah bulan yang 4 ini berlalu dengan cepat. Itu yang dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penggunaan perkataan ini salakh. Maknanya janganlah berakhirnya bulan dengan cepat supaya kami dapat buat tindakan yang wajar, berfikir, bermesyuarat terlebih dahulu sama ada untuk memilih Islam ataupun keluar ke tempat yang lain. Kalau kita perhatikan, Islam adalah satu cara hidup yang tidak ada ikrah padanya, tidak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Tapi mengapa dalam konteks ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikehendaki berkata kepada mereka, mengingatkan mereka apabila habisnya bulan yang 4 yang telah ditetapkan ini, faqtulul musyrikin haythu wajadtumuhum, bunuhlah golongan musyrikun itu di mana sahaja ditemui, wa khuzuhum, tawanlah mereka, wahsuruhum, kepunglah mereka, waq'udu lahum kull marsad, intailah mereka di mana sahaja yang mungkin. Para ulama tafsir membincangkan perkara ini seperti Tahir Ibn Ashur sebagai contohnya dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Begitu juga Muhammad Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya Tafsir Syarawi. Ringkas ataupun conclusion kepada bincangan tersebut, rumusannya, kerana orang-orang Arab ini kalau kita perhatikan, mereka telah pun meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW dan dipanggil Nabi Muhammad ini dengan nama Al-Amin daripada awal. Tidak pernah majarrabna alaika kaziban. Kami tidak pernah melihat kamu melakukan satu pendustaan pun wahai Muhammad SAW. Ternyata Muhammad seorang yang benar, yang amanah. Dan Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW ini adalah untuk memperbetulkan kesilapan yang telah orang-orang Arab terlajak melakukannya. Mereka ni seperti yang telah kita huraikan yang terdahulu, dipengaruhi oleh syaitan dengan datangnya Amr bin Luhai membawa berhala yang disembah oleh golongan lain dalam perjalanannya ke negara Syam. Dibawa pulang, maka mulai dari saat itulah bahawa Arab menyembah patung berhala. Pada sebelum itu mereka beragama dengan agama Hanif. Maka wajar bagi Nabi Muhammad mengenakan satu ketetapan yang tegas. Sebenarnya agama yang kamu maksud itu bukan begitu. Agama yang kamu pegang selama ini bukan begitu. Dia begini. Jadi ia bukanlah satu paksaan untuk masuk Islam, tapi paksaan untuk membetulkan kesilapan yang berlaku dalam cara hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas Muhammad Mutawalli Syarawi bahawa Quran dan segala bentuk mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad di kalangan mereka. Dan kehidupan yang ada di Mekah itu perlu diperbetulkan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Kalau kamu nak duduk di negara ini milik Allah Subhanahu wa taala, kamu kena ikut.
Kalau kamu tidak ikut, ahlan wa sahlan, kamu boleh keluar pergi ke tempat lain yang kamu rasakan. Kamu boleh mengamalkan dasar, pegangan, kepercayaan yang kamu pegang, ideologi yang kamu pegang dalam hidup kamu. Jadi ini bukan paksaan sebenarnya kalau kita memahami lebih lanjut. Dan tentu juga kalau kita nak tambah yang ketiga, para pendengar ini mulia Allah sekalian, bahawasanya golongan musyrikun Quraisy ini khususnya telah pun memerangi, menganiaya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat begitu lama. Maka sekarang adalah masa untuk menunjukkan semula ketuanan Islam, kedaulatan Islam kepada mereka. Mereka menyedari kesilapan mereka yang telah mereka lakukan selama ini. Jadi bukannya satu penghinaan, tapi adalah untuk membalas balik semula segala kejahatan dilakukan, memandangkan begitu banyak kezaliman dilakukan, rampasan terhadap harta dan sebagainya. Maka wajar bagi umat Islam untuk merampas kembali dan menunjukkan ketuanan mereka bila sampai pada waktunya. Sebenarnya ini mulia kat Allah sekalian, nyata kepada kita sebenarnya orang-orang Arab ini terbahagi pada tiga. Kata Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qasimi, dipanggil juga sebagai Mahasin Ta'wil, dalam jilid yang kelima, muka surat 366, menceritakan bahawa golongan musyrikun ini sebenarnya terbahagi pada tiga. Yang pertama, ahlu sulhin wa hudnatin, golongan yang layak mendapat perdamaian. Yang kedua, ahlu harbin, golongan yang layak diserang. Dan yang ketiga, ahlu zimmatin. Ahlu zimmah ni maknanya golongan ini tidak masuk Islam, tapi dia menyokong Islam. Jadi tiga bentuk. Kalau yang duduk dalam negara kita, di bawah naungan kita dan berdamai dengan kita, menerima segala kebaikan Islam itu, walaupun kekal dalam kepercayaan mereka, ini dipanggil sebagai ahlu zimmah. Bagi golongan yang menyerang Islam, mengisytiharkan perang kepada Islam, menganiaya Islam, menceroboh Islam, maka ini dipanggil sebagai ahlu harb. Mereka ni layak diserang. Yang ketiga, mereka tidak berduduk dalam negara umat Islam, tapi mereka ni negara bukan Islam yang mempunyai banyak hubungan dengan Islam dari sudut perniagaannya, dari sudut pendidikannya, dari sudut komersialnya. Maka ini dipanggil sebagai ahlu sulh. Ahlu sulhin ataupun hudnatin, mereka ni layak untuk kita mencerai sebagai sebarang bentuk perjanjian. Jadi saya dengar ini, boleh kalau sekalian, kita dapat perhatikan sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ayat ini, iaitulah menyerang golongan yang merupakan ahlu harbin. Mereka ni merupakan golongan yang telah menyerang Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Ini adalah satu perintah perang kepada golongan yang menentang Islam, dipanggil ahlu harb. Mereka ni tidak ada ertinya berdamai, tidak ada ertinya bawa baik, tidak ada ertinya kita bertimbang rasa dengan mereka, kerana ini yang layak bagi mereka. Saya dengar ini, boleh kalau sekalian, kadang dari sudut ilmu sosiologi kita masih hairan. Ada masyarakat yang dilahirkan untuk menjadi pengganas. Seperti contohnya yang kita lihat dalam sejarah, ada golongan namanya Mongolia, orang Mongol. Bahkan kalau kita belajar dalam sirah Nabi Muhammad SAW pun, Nabi Muhammad menjelaskan bahawa akan datang kemusnahan fitnah dari negara Khurasan. Khurasan ini negara Asia Tengah, yang mana penduduknya seperti digambarkan yang akan menyokong Dajjal. Ramai 70,000 orang itu. Dajjal ni muncul dari kawasan Isfahan di Iran itu, dalam keadaan rupanya macam perisai yang dilepirkan, bulat mukanya dan hidungnya pun kemik. Itulah dia golongan datang dari sebelah Mongolia. Golongan datang untuk melakukan kejahatan. Begitu juga kita telah belajar sedikit tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Kahfi yang lalu. Bangsa yang lahirkan untuk melakukan kejahatan. Maka bila begitu keadaannya, tidak layak untuk bangsa seperti ini kita membuat perjanjian damai, kerana benda itu sia-sia. Tapi ada golongan yang berpotensi untuk kita lakukan perjanjian damai dengan mereka, kerana ada bukti yang menunjukkan mereka ni sanggup untuk menerima segala bentuk ketetapan yang digariskan itu. Baik, Ustaz, nampaknya bincangan kita ni memerlukan kepada kefahaman terhadap perkara-perkara politik yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Islam ini tidak pernah bertindak zalim kepada masyarakat yang lain, tidak pernah menolak kebebasan dalam beragama. Jika ada peluang, selagi ini boleh kawan sekalian, bacalah buku yang bertajuk Fiqh Berinteraksi dengan Non-Muslim, yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir Hafizahullah. Buku yang menarik untuk kita fahami, terutamanya dalam dunia global yang memerlukan tindakan bijaksana menghadapi golongan bukan Islam dalam tuhuman-tuhuman mereka lakukan.
InsyaAllah kita akan sambung dalam bincang akan datang. Allahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad